Dia setiap kali kelas kita tengok lain kali kena tengok tajuk video kita hari ni ya. Okey. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan. Saya ulang sekali lagi ya. Bermula daripada innama sampailah kalimah turja'una. Ayat kita ada berapa jumlah? Baik. Tuan Fuding kata 6, Kak Halwa kata 4. Ya. Okey. Sila tuan-tuan. Sila tulis di ruangan komen tuan. Berapa jumlah yang kita dapat tuan? Ya, berapa jumlah yang kita dapat ya? Okey. Okey, saya akan tunjuk pada Tuan Fuding nanti apa kelebihan kalau kita tahu jumlah-jumlah tersebut ya. Okey, kita akan tunjuk satu persatu nanti. Okey. Sekarang tuan-tuan. Ayat kita ada berapa rangkap tuan-tuan? Sekarang ada 3 mazhab. Tuan Fuding kata 6. Kak Maimun kata ada 4. Kak Hasnah kata 5. Kak Arubiah kata 5. Tuan Muhammad Asyad kata 4. Kita ada berapa mazhab sekarang tuan? Ada 3 mazhab. Nampak macam mudah. Tapi bermacam-macam mazhab. Betul tuan? Okey. Bermula daripada innama sampailah kalimah turja'una. Ada berapa rangkap tuan? Saya akan ulang terjemahan mafhum balik ya, supaya tuan-tuan nampak ya. Okey. Tapi kalau tak ulang pun tak ada masalah sebenarnya, sebab saya dah bagi 3 kaedah tersebut ya. Okey, sekarang cuba tengok. Cuba tengok. Okey, jawab dulu soalan saya tuan. Dalam ayat kita pada malam ini ada berapa tanda wakaf? Jawab dulu soalan saya tuan. Ayat kita pada malam ini ada berapa tanda wakaf? Jawab tuan-tuan. Ya, baik. Saya tak nak kata 3 betul, 4 betul, 5 betul, 6 betul. Saya tak nak bagi tahu. Kita bincang sama-sama ya. Okey, sekarang jawab soalan saya. Dalam ayat kita pada malam ini ada berapa tanda wakaf? Jawab tuan-tuan. Ayat kita malam ni ada berapa tanda wakaf tuan-tuan? Tengok betul-betul. Ada berapa tanda wakaf pada malam ni tuan? Ya. Ayat kita pada malam ini ada berapa tanda wakaf? Ada berapa tuan-tuan? 1. Ada berapa tuan-tuan? Ada 3 tanda wakaf. Betul? Ada 3 tanda wakaf. Baik, sekarang seperti biasa. Ambil dulu tuan-tuan. Yang pertama tanda wakaf yang kita jumpa ialah innama sampailah kalimah ifka. Ifka ya. Kita ada tanda jim. Betul tuan-tuan? Baik. Yang kedua inna sampailah kalimah apa tuan-tuan? Kalimah washkurulah. Betul tuan-tuan? Washkurulah. Kita ada sok, lam, alif ya. Baik. Dan yang terakhir ialah ilaihi turja'un ya. Okey, ilaihi turja'un. Baik. Ini ada penghujung. Kita panggil dia bintang ya. Okey, sekarang mengikut kaedah yang pertama iaitu tanda-tanda wakaf. Tanda-tanda wakaf. Kita dah boleh potong ayat ini kepada 3 bahagian. Betul tuan? Okey, sekarang tuan. Seperti biasa, pergi kepada kaedah yang kedua. Semak setiap ayat tuan. Semak setiap ayat tuan. Ya. Setiap tanda wakaf tersebut tuan, dalamnya ada ketidakharatah. Baik, tengok yang pertama tuan. Bermula daripada innama sampailah kalimah ifka tuan. Yang pertama tuan, yang pertama. Bermula daripada innama sampailah kalimah ifka. Ada ke tidak haraf ataf di tengah-tengah ayat tuan? Ada berapa haraf ataf di tengah-tengah ayat? Jawab tuan. Baik, ahsantun Tuan Fuding ya. Ada 3 sahaja. Okey, sekarang kita ambil potongan-potongan tuan. Setiap potongan kita ambil satu persatu ya. Kita dah bagi kaedah mula dengan tanda wakaf. Selepas dah ambil tanda wakaf, tengok haraf ataf ada ke tidak dalam setiap ayat yang kita potong tadi. Okey, jadi yang pertama, bermula daripada innama sampailah kalimah ifka. Ada berapa haraf ataf dekat situ? Tulis tuan-tuan. Ada berapa haraf ataf tuan?
Baik, ada satu hara ataf. Betul ya? Ada satu hara ataf tuan ya. Iaitu watakhluquna. Watakhluquna ya. Baik. Jadi kalau ada satu tuan-tuan, bermakna kita dah boleh potong dekat situ. Betul tuan-tuan? Bermakna ada dua bahagian. Jadi ada jumlah yang pertama, ada jumlah yang kedua. Jumlah yang pertama, innama ta'buduna min dunillah. Betul tuan? Min dunillahi awsanan. Yang kedua, wa takhluquna ifka. Betul? Okey, dah selesai. Sekarang kita dah ada berapa jumlah? Dua jumlah dekat situ ya. Okey. Kita ambil bahagian yang kedua pula tuan. Bahagian yang kedua tuan. Bermula daripada inna. Bermula daripada innalladzina ta'buduna tuan. Sampailah washkurulah. Sampai mana tuan? Washkurulah. Ada berapa tanda wakaf dekat tengah-tengah ayat tuan? Ada berapa tanda wakaf di tengah-tengah ayat tuan? Jawab tuan. Ya, sila tuan-tuan. Di tengah-tengah ayat ada berapa tuan-tuan? Ya. Bahagian yang kedua bermula daripada innalladzina ta'buduna sampailah kalimah washkurulah. Ada berapa tanda wakaf di tengah-tengah ayat tuan? Jawab tuan-tuan. Jawab. Nombor 2 tuan. Perhati tuan. Apa dia hara ataf? Kita dah belajar dia. Ada berapa hara ataf tuan? Ada 3 hara ataf. Ahsantum ya. Ada 3 hara ataf. Yang pertama tuan-tuan, kita jumpa kalimah fabtagu. Betul? Fabtagu bermakna boleh potong sebelum fabtagu. Betul? Baik. Kemudian kita jumpa kalimah apa tuan-tuan? Kita jumpa kalimah wa'budu. Betul tuan-tuan? Wa'budu. Boleh potong lagi sebelumnya tuan-tuan. Ya. Kemudian kita jumpa lagi washkurullah tuan-tuan. Boleh potong lagi dekat situ tuan-tuan. Ya. Bermakna sekarang kita ada berapa potongan untuk bahagian yang kedua tuan-tuan? Kita ada 1, 2, 3 dan juga 4 tuan-tuan. Kita dah boleh potong 4 pula dekat sini tuan. Ya. 3, 4, 5, 6 tuan-tuan. Dah ada 6 tuan-tuan ya. Okey. Yang terakhir tuan-tuan. Yang terakhir tuan-tuan ya. Yang terakhir. Ilaihi turja'un. Ilaihi turja'un pula tuan. Bahagian yang ketiga tuan. Ada ke tidak hara ataf tuan? Ya. Tuan Fudin tengah-tengah tiada. Ya. Tengah-tengahnya ada. Ada. Bermula daripada innalladzina ta'buduna. Sampailah kalimah washkurulah, kita ada 3 hara ataf. Yang pertama huruf fa. Yang kedua ialah wa'budu. Yang ketiganya ialah washkurulah tuan-tuan. Kita ada 3 hara ataf pada bahagian yang kedua. Ya? Baik. Adapun ayat yang terakhir tidak ada hara ataf, bermakna ini adalah satu jumlah. Betul tuan-tuan? Bermakna hari ini tuan-tuan, ayat yang kita baca itu tuan-tuan, bermula daripada innama sampailah kalimah ilaihi turja'una, ada berapa jumlah sebenarnya tuan-tuan? Cuba jawab tuan-tuan. Ada berapa jumlah tuan-tuan? Kesemuanya ada berapa? Jawab tuan-tuan. Ada berapa jumlah dalam ayat kita ni tuan-tuan? Ada berapa tuan-tuan? Jawapannya ada 7 kesemuanya ada 7 semuanya jumlah pada malam ini tuan-tuan ya. Bermakna tuan-tuan kena faham, ada 7 perkara yang Allah nak bagi tahu kepada kita. Yang pertama, Allah nak bagi tahu apa tuan-tuan ya? Innama ta'buduna min dunillahi awsanan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain daripada Allah itu dinamakan apa tuan-tuan? Awsanan, patung-patung berhala. Tak kiralah kamu sembah manusia ke, kamu sembah binatang ke, kamu sembah pokok-pokok ke, kamu sembah batu-batu ke, itu semua dalam bahasa Arab dipanggil apa? Awsanan, patung-patung berhala. Boleh? Baik. Yang kedua, Allah nak bagi tahu apa lagi tuan? Innalladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. Yang kedua tu ya. Yang kedua, wa takhluquna ifka. Yang kedua, Allah nak bagi tahu, kamu yang menciptakan bahawa awsanan itu
mampu memberi manfaat ataupun mampu memberi mudarat. Boleh? Ayat yang ketiga tuan-tuan, Allah nak bagi tahu apa? Innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa, tuan-tuan. Kita dah bincang tadi. Allah nak tegaskan pada rangkap yang ketiga, sesungguhnya ausanan itu langsung tidak boleh berikan apa-apa rezeki kepada kamu walaupun setitik air, tuan-tuan. Tak mampu, tuan-tuan. Ya, tak mampu, ya. Kemudian Allah bagi tahu lagi, tuan-tuan, fabtagu indallah rizqa. Kalau betul-betul nak cari rezeki, carilah rezeki yang halal di sisi Allah Taala, ya. Kemudian selepas kita dah cari rezeki di sisi Allah Taala, Allah kata apa, tuan-tuan? Wa'buduh, sembahlah Allah. Ya. Janganlah kalau kita harta dah banyak, tuan-tuan, kita leka, tuan-tuan, ya. Sembahyang entah ke mana, tuan-tuan. Betul, tuan-tuan? Kadang-kadang antara perangai orang kita, tuan-tuan, kalau dah senang, dia dah lupa diri. Betul, tuan-tuan? Itu kita pernah dengar, ya. Ayat lupa diri, tuan-tuan, apabila dalam keadaan senang. Sepatutnya lagi senang kita, tuan-tuan, lagi dekat kita Allah Taala. Boleh, tuan? Yang ketujuh, tuan, yang keenam, tuan, Allah nak kata apa, tuan? Washkurulah, tuan, bersyukurlah kepada Allah. Ya. Bukan setakat sembah Allah Taala, tuan, sebagai tanda syukur, tuan. Apa dia, tuan? Ulama kata, tuan, keluarkan hak harta ataupun belanjakan daripada harta itu kepada orang lain. Washkurulah, bersyukurlah, tuan. Ya. Yang terakhir, tuan, ilaihi turja'un. Ya, baik. Ilaihi turja'un, ya, yang terakhir. Allah nak bagi tahu hanya kepadanya sahaja kamu kembali. Jadi Allah nak bagi tahu kesudahan apa yang kita bincang nanti, tuan. Kesudahan apa yang kita bincang hari ini pergi ke mana, tuan? Ilaihi turja'un. Last kita akan pergi pada Allah Taala. Ada hari perhitungan, tuan. Ada hari perhitungan. Allah nak kaitkan semua perkara, tuan, dengan akhirat. Sebab itulah kita jangan lupa dunia. Allah minta kita cari dunia, tuan. Fabtagu indallahi rizqa. Tapi ingat, tuan, ilaihi turja'un. Samalah dalam doa yang kita selalu baca. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu doa Allah ajar supaya kita cari dunia, tuan. Allah tak kata duduk saja-saja dekat rumah, tuan. Cari, keluar, cari dunia, tuan, ya. Supaya kita boleh teruskan, supaya kita boleh beribadat kepada Allah dengan lebih baik. Betul, tuan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Akhirat pun kita kena cari. Cari dua-dua, tuan-tuan. Itulah orang yang berjaya. InsyaAllah, tuan-tuan. Ya. Mudah-mudahan tuan-tuan faham pada hari. Itu dari segi makna. Dari segi bacaan pula, tuan-tuan, automatik ada 7 tanda wakaf. Ini selalu saya tekan dalam kelas kita, tuan. Apabila dah boleh potong, ada 2 perkara. Makna dan juga tanda wakaf. Boleh? Tuan-tuan boleh baca nak berhenti apa yang kita potong tadi. Boleh, tuan? Tak ada masalah. Innama ta'buduna min dunillahi awsana wa takhluquna ifka innal ladzina ta'buduna min dunillahi la. Ayat tu panjang sangat, kan? Kita boleh wakaf dekat la. Tapi kita faham ayat itu belum sempurna. Maka kena ulang. La yamlikuna lakum rizqa fabtaghu indallahi rizqa wa'buduh. Tak nak wakaf dekat sini, nak sambung tu, boleh, silakan. Tapi nak bagi tahu, boleh tak kita nak wakaf? Boleh, tak ada masalah. Dari segi bacaan tajwid tidak salah, tuan, ya. Wa'buduh, boleh wakaf. Washkurulah, tapi tak nak baca macam tu, nak teruskan, nafas kita panjang. Wa'buduhu washkurulah, boleh, tak ada masalah. Ilaihi turja'un. Jelas ke tidak, tuan? Saya hanya membantu tuan-tuan supaya tuan-tuan boleh nampak apa matlamat daripada kita belajar bahasa Arab, ya. Salah satunya apabila kita mengenali ilmu jumlah. Ilmu jumlah. Jumlah ni apa? Kita boleh faham ayat itu sempurna ke tak sempurna mengikut struktur bahasa Arab. Jelas ke tak jelas? Tulis di ruangan komen. Jelas ke tak jelas pada malam ini? Ya. Itu salah satu manfaat daripada apa yang kita belajar. Kenapa perlu tahu potong-potong ayat itu, ya. Harap-harap terjawab sebahagian. Baru sebahagian jawapan untuk Tuan Fudin, ya. InsyaAllah. Okey, tulis di ruangan komen. Jelas ke tak jelas? Ini yang saya cuba latih, tuan-tuan. Ya. Ini yang saya cuba latih tuan-tuan sekarang. Potong ayat. Potong ayat.
dapatkan jumlah yang sempurna. Boleh? Okey, Tuan Kamarul Zaman kata je, jelas insya-Allah ya. Kak Rubiah pun kata jelas ya. Baik. Sekarang tuan, perkara inilah yang saya akan latih sampai habis kelas kita. Sebab tuan-tuan dah ada 3 kaedah ya. Nanti tuan-tuan tanya saya pula. Ini antara perangai student kita ya. Kenapa ustaz tak bagi awal-awal 3 ni tuan? Ya, kenapa ustaz bincang terjemahan mafhum, kemudian sebelum harah atau hari ni baru bagi terjemahan tanda-tanda wakaf. Kenapa tak awal-awal hari tu tak bagi 3-3? Saya pernah kena tanya macam tu lah ya. Sabarlah tuan-tuan ya. Kita nak bagi perlahan-perlahan ya. Ada yang jenis laju tuan-tuan, dapat pick up semua perkara ya. Tapi ada yang perlu saya bagi perlahan-perlahan supaya kita bergerak sama-sama tuan-tuan. Ya, kita tak nak tinggal kawan kita. Kalau tertinggal kawan kita tak seronok tuan-tuan ya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan latihan yang kita akan buat selalu tuan-tuan, tuan-tuan akan mahir seperti mana saya buat tuan-tuan. Insya-Allah ya. Jangan bimbang. Okey, sekarang tuan-tuan, kita masuk kepada perbahasan kita tuan-tuan. Ya, kita masuk pada perbahasan jumlah tuan. Okey, rehat 2 minit tuan-tuan. Kesian dekat saya. Rehat 2 minit tuan. 2 minit saja tuan-tuan. Bagi saya masa rehat sekejap tuan. Okey, ada apa-apa soalan boleh tanya saya dulu. Ya, kita buka soalan bebas tuan. Ya. Okey. Elok perlahan-perlahan ustaz. Ya, betul. Kita akan bagi perlahan-perlahan ya. Kita akan bagi semua, jangan bimbang. Janji saya dekat tuan-tuan, 90% kaedah bahasa Arab saya bagi. 90% tuan-tuan. Dalam tempoh 8 bulan tuan-tuan ya. Satu tempoh yang cukup pendek tuan-tuan. Bayangkan 8 bulan ya. Kalau ikut pertemuan kita hanya 32 pertemuan saja. Seminggu sekali sahaja tuan-tuan ya. Jadi seminggu sekali supaya tuan-tuan tak stres. Tapi belajar istiqomah tuan-tuan ya. Hanya 1 hari dalam seminggu. Ya. Jadi seminggu nak sampai seminggu lagi sepatutnya kita study ya. Itu sepatutnya. Tapi tuan-tuan tak buat, betul tuan? Itu biasa tuan-tuan ya. Itu biasa. Tapi yang penting jumpa minggu depan, tuan-tuan ingat balik, boleh jawab balik apa yang saya tanya ya. Okey, insya-Allah. Okey, 1 minit lagi tuan-tuan. Bagi saya peluang rehat sekejap tuan ya. Boleh tahan ya. Okey. Soalan bebas ustaz. Ya, boleh soalan. Boleh. Kalau tuan Fudin ada soalan boleh tanya. Tak ada masalah. Hari tu Tuan Fudin tanya ya, tasbih kafarah ke kifarah? Saya dah kata dah. Ya. Okey. Jawapan yang tepat ialah tasbih kafarah. Kalau ikut ya, kalau ikut sebutan yang asal yang betulnya ialah tasbih kafarah ya. Dan kifarah ni tuan-tuan ya, kalau ikutnya saya cari kifarah ni bahasa Arab tak ada kifarah tuan-tuan ya. Yang ada kafarah. Tapi oleh kerana orang Melayu kita kan, dia dah selalu sebut kifarah, kafarah ni. Jadi kita kira sama je tuan-tuan. Ya, tak ada masalah. Dia dah jadi adab dalam rakyat kita. Ya, adab dalam masyarakat Melayu kita. Tasbih kifarah ataupun tasbih kafarah. Dua-dua sama je lah tuan-tuan. Ya. Saya kira sama sahaja tuan-tuan. Ya. Jadi, yang sebenar-benar mengikut kaedah bahasa Arab, sebutan asalnya ialah kafarah. Ya. Mungkin ada saya jumpa tuan-tuan ya, ada saya jumpa dalam huraian yang lain, ada yang kata kafarah ni maksud lain, kifarah maksud lain ya. Baik. Setakat yang saya kaji, setakat yang tanya sahabat-sahabat Arab saya tuan-tuan, kifarah ini macam tak ada makna. Ya, macam tak pernah ada tuan-tuan ya. Tapi oleh kerana mungkinlah orang Melayu kita kan, dia jumpa perkataan kafa alif rota kan. Jadi nak baca macam mana ni? Nak baca kifarah ke kafarah ke macam mana? Ya. Jadi soalan untuk Tuan Fudin. Soalan bebas ya. Jawapan yang sebetulnya sebutannya ialah tasbih kafarah. Yang ni ada dalam hadis Nabi SAW. Ada hadis Nabi ya. Tuan-tuan boleh cari, boleh taik tasbih kafarah. Boleh? Adapun kifarah tidak ada makna. Ya. Kafarah ada, kifarah tak ada ya. Walaupun asal daripada perkataan kafarah ya. Kafarah ni maksudnya kufur ataupun hapuskan. Di mana makna kafarah tu ya. Okey. Cuma perkataan kifarah
tidak ada dalam bahasa Arab, ya. Kalau ada pun dia macam ada tak ada makna gitu. Ya. Takat yang saya tanya sahabat saya lah. Jadi kalau saya salah, sahabat saya pun salah jugalah. Jadi supaya kita dapat kongsikan, ya. Jadi jawapan saya untuk Tuan Fudin, tasbih yang kalimah yang sebenar ialah tasbih kafarah. Ya. Kafarah, kafaratul majlis. Itu sepatutnya. Dia dalam bahasa Arab, orang Arab guna apa? Kafaratul majlis. Kafaratul majlis. Tasbih kafarah itu sepatutnya dinisbahkan kepada doa kafaratul majlis. Ya. Harap terjawab untuk soalan Tuan Fudin. Okey.